Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Saleh binti Awang Kecil, selaku moderator kita pada hari ini akan membawa anda melayari bahtera bersama-sama dengan kedua-dua ahli panel kita yang cantik molek orangnya dalam mengupas isu kita pada hari ini. Pepatah Melayu ada mengatakan, tak kenal maka tak cinta maka tak mesra. Jadi, apa kata terlebih dahulu, kita berkenalan dengan kedua-dua ahli panel kita yang akan turut sama-sama membincangkan permasalahan sebentar lagi. Kita mulakan dengan ahli panel kita yang duduk sopan di sebelah kiri saya, iaitu yang dihormati Puan Humairatul Amira binti Amri, Ketua Pengarah Unit Makanan Kementerian Kesihatan Malaysia. Apa khabar Puan? Alhamdulillah, khabar baik Suleha. Semoga semua penonton dan pendengar berada dalam keadaan yang baik dan kekal di rumah jika tiada sebarang keperluan untuk keluar. Alhamdulillah, terima kasih Puan. Seterusnya kita akan berkenalan pula dengan ahli panel kita yang terakhir, iaitu Puan Nur Atikah Hanin binti Abdul Rahman. Beliau merupakan pegawai kesihatan daerah Pulau Pinang. Selamat datang Puan. Apa pendapat Puan tentang keadaan kita pada hari ini? Baiklah, terima kasih Soleha selaku moderator kerana telah menjemput saya untuk datang ke forum ini. Jadi Alhamdulillah saya perhatikan keadaan sekarang masih terkawal dan berada dalam SOP yang telah ditetapkan. Alhamdulillah, nampaknya ahli panel kita sungguh bersemangat dan tidak sabar-sabar untuk berdiskusi. Hadirin sidang maya yang dihormati sekalian, kita sudah berkenalan dengan kesemua ahli panel kita dan seterusnya kita akan teruskan perbincangan topik kita pada hari ini. Dalam meniti arus kemodenan yang berteraskan sains dan teknologi maklumat, faktor kesihatan merupakan aspek penting dan signifikan dalam kehidupan seseorang individu, tidak kira golongan tua maupun muda. Tahap kesihatan masyarakat di Malaysia amat membimbangkan ramai pihak, terutamanya Kementerian Kesihatan Malaysia. Hal ini kerana masalah kesihatan dalam kalangan rakyat Malaysia semakin membarah dan menjalar tanpa mengira usia. Jika kita bandingkan zaman dahulu dan zaman sekarang, kebanyakan penyakit yang kronik sering menyerang golongan tua. Malah situasi kini berbeza kerana golongan kanak-kanak dan golongan muda turut berpotensi untuk mendapat penyakit yang kronik. Jadi saya akan kongsikan statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan statistik pada tahun 2011, iaitu angka pesakit yang menghadapi masalah kesihatan telah meningkat sebanyak 200,000 orang pesakit, melebihi bilangan pesakit pada tahun sebelumnya. Sehubungan dengan itu, pada hari ini kita akan mengupas salah satu isu yang berkait rapat dengan kesihatan, iaitu masalah obesiti di Malaysia. Jadi terlebih dahulu saya ingin bertanyakan kepada ahli panel kita yang pertama. Boleh ya Puan? Boleh, silakan Suleha. Sebelum kita melangkah ke tajuk perbincangan yang lebih mendalam, alangkah lebih baik kita mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan obesiti. Jadi Puan Humaira, sebagai Ketua Pengarah dalam Kementerian Kesihatan Malaysia, apakah yang dapat kita faham tentang obesiti? Seperti yang kita sedia maklum, masalah obesiti di Malaysia bukanlah suatu perkara yang baharu dalam kalangan masyarakat kita. Boleh Puan terangkan fenomena masalah obesiti yang berlaku agar setiap golongan cakna akan masalah yang melibatkan kesihatan diri? Dipersilakan Puan. Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator yang anggun lagi bergaya kerana mengajukan soalan ini kepada saya. Terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rakan panel dan sidang maya sekalian. Seperti yang diajukan oleh moderator kita sebentar tadi, Puan Soleha, apakah yang dimaksudkan dengan obesiti? Menurut Kamus Dewan edisi keempat tahun 2005, obesiti merujuk kepada kegemukan yang disebabkan oleh terdapatnya lemak yang berlebihan dalam badan seseorang individu. Selain itu, kegemukan yang berlebihan atau dikenali sebagai obesiti juga dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan yang kompleks atau menyeluruh apabila seseorang individu mempunyai lemak yang berlebihan. Kenyataan ini dinyatakan oleh World Health Organization 2020.
Beberapa kajian yang telah dilakukan sebelum ini bagi mengukur statistik peratusan obesiti. National Health Mobility Survey yang dijalankan di Malaysia pada tahun 2011 mencatatkan bahawa sebanyak 27.2% daripada rakyat Malaysia kita ini yang berumur 18 tahun dan ke atas mengalami obesiti. Statistik yang dikeluarkan ini menunjukkan peningkatan berbanding dengan 14% pada tahun 2006. Jadi, ini bermaksud bahawa seramai 4.4 juta populasi dewasa di negara kita menghadapi masalah obesiti. Oleh itu, secara tidak langsung, hal ini menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang tertinggi yang mempunyai kadar obesiti dalam kalangan negara-negara Asia Tenggara. Seterusnya saya serahkan kepada moderator kita, Puan Soleha. Terima kasih kepada ahli panel kita yang pertama atas kupasan yang panjang lebar dan bermakna untuk kita fahami. Sidang maya sekalian, begitulah yang dimasukkan dengan obesiti, iaitu satu keadaan fizikal yang mempunyai lemak berlebihan. Baiklah, kita beralih pula kepada ahli panel kita yang kedua, Puan Atika. Apakah dari perspektif Puan, siapakah yang berpotensi untuk mendapat masalah obesiti? Silakan Puan. Baiklah, terima kasih Soleha atas soalan yang sangat menarik untuk dikupas. Jadi pertama kalinya saya mengucapkan Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana kita dapat bersama dalam forum kita pada pagi yang indah ini. Jadi seperti yang kita ketahui, masalah ini seringkali dikaitkan dengan golongan tua. Kerana apa? Kerana faktor umur mereka. Namun kita perlu sedar keadaan dunia sekarang amat menakutkan dan berbeza daripada realiti yang kita fikirkan. Jadi, golongan belia kini lebih mudah untuk mendapat masalah obesiti. Saya petik sedikit laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dalam portal MyHealth. Kementerian telah mendedahkan bahawa orang muda ini yang obesiti cenderung untuk mendapatkan penyakit jantung. Manakala orang dewasa yang berumur di antara 20 hingga 40 tahun yang mempunyai berat berlebihan berisiko 5.6 kali lebih tinggi untuk mendapat tekanan darah tinggi berbanding dengan individu yang berat normal. Jadi kajian ini telah membuktikanlah bahawa bukan sahaja golongan tua yang boleh mendapat obesiti ini, malah seawal usia 20-an juga kita boleh mendapat penyakit obesiti ini. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua ahli panel kita. Penerangan yang ringkas dan cukup padu ya. Jadi benarlah apa yang diperkatakan, masalah obesiti juga bukan sahaja menyerang golongan dewasa, malah kanak-kanak juga boleh mendapat penyakit tersebut. Jadi kita akan teruskan lensa perbincangan kita untuk merungkai punca-punca yang mendorong kepada masalah obesiti. Oleh itu, saya terlebih dahulu mempersilakan Puan Humaratul Amira untuk memberikan penjelasan kepada penonton kita di media sosial agar dapat membuka fikiran mereka bahawa obesiti bukanlah sesuatu perkara yang boleh dipandang enteng. Silakan Puan. Terima kasih saudari moderator. Jadi sebentar tadi kita sudah mengetahui apa maksud obesiti. Seterusnya saya akan jelaskan tentang faktor yang menyebabkan berlakunya masalah-masalah obesiti ini. Terdapat pelbagai punca mengapa obesiti berlaku, tapi hari ini saya akan kupas mengenai salah satu daripada punca-punca tersebut. Kajian mendapati bahawa pengambilan makanan yang berlebihan, terutamanya makanan manis dan berlemak, menjadi faktor penyumbang kepada peningkatan masalah ini. Kenapa saya katakan begitu? Hal ini disebabkan kerana makanan yang tinggi kandungan gula dan karbohidrat akan meningkatkan paras gula dan hormon insulin dalam darah. Untuk pengetahuan semua, insulin adalah sejenis hormon yang dihasilkan untuk menukarkan glukosa kepada tenaga. Jadi, sekiranya lebih banyak makanan yang bergula diambil, maka semakin banyaklah insulin yang dihasilkan dan dirembeskan untuk menstabilkan paras gula ini. Hal ini jika tidak diambil dalam keadaan yang terkawal,
Lama-kelamaan, paras gula akan menjadi tidak stabil. Kesannya, seseorang itu akan mudah menjadi lesu, kurang bertenaga dan sentiasa inginkan makanan manis untuk meningkatkan tenaganya. Akhir sekali, berat badan akan meningkat sehingga terjadinya obesiti yang mendatangkan pelbagai implikasi yang buruk kepada kesihatan seseorang tersebut. Terima kasih ya Puan. Menarik sekali perkongsian sebentar tadi. Saya bersetuju dengan pandangan yang diutarakan oleh Puan Humaira bahawa makanan manis penyebab daya tarikan kepada kanak-kanak kerana harga yang murah serta mempunyai pelbagai perisau untuk mereka nikmati. Seperti yang kita ketahui, kanak-kanak tidak mengetahui sesuatu kandungan makanan tersebut. Jadi, telah menjadi satu kewajipan dan tanggungjawab kepada kita untuk mengawal tahap pengambilan gula dalam makanan kerana mencegah itu lebih baik daripada merawat. Baiklah, itu merupakan pandangan daripada Ketua Unit Makanan Kementerian Kesihatan Malaysia kita. Selain daripada pengambilan makanan gula dalam makanan secara berlebihan, saya ingin bertanyakan kepada pegawai daerah Pulau Pinang kita, apakah punca lain yang menyebabkan berlakunya seseorang itu menghidap masalah obesiti? Silakan. Baiklah, terima kasih saudari Soleha atas soalannya. Jadi sebenarnya hujah yang dinyatakan oleh Puan Humaira tadi juga ada benarnya. Akan tetapi terdapat juga faktor-faktor lain iaitu yang boleh menjadi penyebab kepada berlakunya obesiti ini. Jadi antara salah satu faktornya itu ialah amalan gaya hidup masyarakat kita yang tidak sihat pada waktu ini. Jadi penggunaan alatan yang digantikan dengan mesin-mesin telah banyak memudahkan kerja yang berat. Seperti kita tengok sekarang, di dunia kita penuh dengan dunia ICT ataupun dunia teknologi yang banyak menggunakan kemudahan-kemudahan internet dan sebagainya. Jadi, hal ini menyebabkan kurangnya aktiviti fizikal yang dilakukan oleh masyarakat hari ini yang boleh mengeluarkan peluh. Tambahan pula, kekangan kerja yang dilakukan oleh masyarakat hari ini terlalu banyak dan telah menukarkan masyarakat Malaysia ini untuk mencari satu ruang untuk melakukan aktiviti senaman fizikal di luar. Kita tengok misalnya kebanyakan kilang yang menggunakan mesin tidak perlu melibatkan pekerja untuk bergerak aktif semasa dia bekerja. Dan perkara ini sekaligus tidak merancakkan pengeluaran peluh daripada badan dan membuatkan badan tidak dapat berfungsi dengan baik kerana daripada bahan buangan yang tidak dapat diproses oleh badan. Jadi itu sahaja pandangan saya teruskan kepada moderator. Terima kasih Puan Atika atas perkongsian yang bermakna. Sudah tidak dapat dinafikan lagi bahawa pada era globalisasi ini, manusia lebih banyak bergantung dengan penggunaan teknologi kerana dapat memudahkan dan menjimatkan kerja. Walau bagaimanapun, penggunaan teknologi ini hanyalah perlu di sesuatu tempat sahaja, iaitu pada perkara-perkara yang tertentu. Badan kita juga memerlukan pergerakan untuk melancarkan peredaran darah dan membuang sisa-sisa toksin yang terkandung di dalam badan kita. Okey, baiklah kita teruskan. Jika kita sudah tahu punca berlakunya obesiti, jadi saya ingin bertanyakan kepada kedua-dua ahli panel kita, apakah kesan jika seseorang itu mengalami masalah obesiti? Kita tahu sama ada mungkin ada kesan yang positif maupun kesan yang negatif. Jadi saya ingin bertanyakanlah terlebih dahulu kepada ahli panel kita yang kedua, bolehkah Puan terangkan apakah kesan jika kita mengalami masalah obesiti? Silakan. Okey, baiklah. Ya, saya bersetuju sebenarnya dengan Soleha. Jadi seperti yang diketahui umum, penyakit obesiti ini dihidapi oleh seseorang individu tidak mengira jantina sama ada lelaki maupun perempuan. Jadi ada satu kajian yang dibuat oleh American Society for Reproduction iaitu ASRM melaporkan bahawa lelaki obes ini lebih cenderung untuk mengalami kecelaruan hormon testosteron. Jadi lemak yang berlebihan menjadi sumber kepada penukaran androgen kepada estrogen. Baiklah. Dan daripada penukaran itu telah menyebabkan tahap testosteron yang menjadi rendah dan kemerosotan kualiti sperma kepada lelaki dan seterusnya mengurangkan kesuburan berbanding dengan lelaki yang mempunyai berat badan yang normal.
Selain itu juga, berdasarkan kajian yang dibuat oleh ahli yang pakar, lelaki yang berlebihan berat badan ini mempunyai paras testosteron 24% lebih rendah berbanding lelaki biasa. Manakala lelaki yang obes mempunyai tahap 26% lebih rendah testosteronnya. Manakala Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO juga melaporkan obesiti ini boleh mengurangkan kualiti air mani pada lelaki, khususnya yang berkaitan dengan penurunan kadar spermatogenesis, pembentukan sperma dan morfologi sperma. Wah, pandangan yang tajam ya daripada ahli panel kita. Bersemangat bila dia terangkan kepada kita. Jadi para lelaki di luar sana, sila ambil perhatian dan cakna akan perkara ini kerana ia boleh mengganggu sistem hormon badan berfungsi. Kaum lelaki merupakan watak yang penting dalam sesebuah institusi keluarga untuk menambahkan keturunan. Manakala, tidak lupa juga kepada kaum wanita juga perlu mengawal pengambilan makanan kerana kita juga bakal melahirkan zuriat untuk menyambung keturunan. Jadi saya akan teruskan dengan bertanyakan kepada ahli panel kita yang pertama. Saya ingin bertanyakan kepada Puan Humairah lah, apakah kesan jika seseorang itu mengalami masalah obesiti? Silakan Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, perkara yang baik perlu kita sampaikan. Jadi hari ini saya nak sampaikan beberapa pengetahuan yang saya ketahui. Menurut beberapa pakar, obesiti menjadi punca penyakit kanser hingga menyebabkan kematian. Kajian daripada American Cancer Society yang diterbitkan dalam jurnal The New England Journal of Medicine telah mendapati bahawa 14% kes kematian pesakit kanser lelaki dan 20% kes kematian pesakit kanser wanita adalah disebabkan oleh masalah obesiti. Obesiti juga mempengaruhi kesihatan mental pesakit, terutamanya yang berkaitan dengan kemurungan. Sebuah kajian yang dijalankan pada tahun 2010 yang diterbitkan di dalam Archive of General Psychiatry mendapati bahawa risiko orang yang mengalami obesiti untuk menghidap kemurungan berbanding orang yang memiliki berat normal adalah sebanyak 55%. Faktor keyakinan diri yang rendah dan stigma masyarakat terhadap orang gemuk juga boleh mencetuskan kemurungan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Puan Humairah atas penjelasan yang diberikan. Seperti kita tahu, kematian merupakan perkara yang paling membimbangkan. Bukan kita kata kita tak takutkan kematian, tapi lebih baik daripada kita merawat, daripada kita menjerumuskan diri kita ke dalam lembah kematian. Okey. Hasil pencarian yang saya dapati di Amerika Syarikat, obesiti dianggarkan menyebabkan 111,909 hingga 365,000 kematian setiap tahun. Manakala 1 juta bersamaan 7.7% kematian di Eropah dicatatkan disebabkan oleh berat badan yang berlebihan. Jadi statistik ini telah jelas menunjukkan kepada kita bahawa obesiti bukanlah satu perkara yang boleh kita buat-buat main, kerana ia juga boleh menyebabkan kepada kematian jika kita tidak mengawal pemakanan kita. Baiklah, isi-isi yang mantap yang diberikan oleh kedua-dua panel kita. Sebelum kita melabuhkan tirai, saya ingin bertanyakan kepada kedua-dua panel kita, apakah prakasa yang efektif bagi mengawal masalah obesiti daripada terus meningkat? Kita mulakan dengan ahli panel kita yang pertama. Baiklah, pada pendapat saya, bagi mengatasi masalah obesiti ini, surgery atau pembedahan merupakan langkah yang terbaik untuk mengatasi obesiti dan menurunkan berat badan. Obesiti ini dapat diatasi menerusi surgery khusus yang dikenali sebagai bariatric surgery. Ianya dilakukan khas untuk pesakit obes kritikal di mana sebahagian perut atau usus kecil mereka dikeluarkan daripada abdomen. Selepas tamat rawatan, berat badan pesakit akan menurun secara mendadak dan secara ringkasnya, bariatric surgery ini mengubah keadaan perut dan usus kecil supaya pesakit tidak dapat makan banyak. Hal ini sedikit sebanyak dapat membantu mengurangkan kalori makanan yang diambil
Seterusnya, membantu mengurangkan berat badan. Menurut American Society for Bariatric and Metabolic Surgery, bariatric surgery ini dapat mengawal penyakit yang berkaitan dengan obesiti seperti kencing manis, sakit jantung, tekanan darah tinggi dan kolesterol tinggi. Baiklah, saya ingin menambah sedikit kepada penjelasan Puan Humaira tadi. Sebenarnya itu adalah kaedah yang terbaik, namun kita mestilah mengambil kira golongan yang kurang berkemampuan. Jadi pada hemat saya lah, langkah yang boleh diamalkan untuk mengurangkan kos pembiayaan surgery, kita boleh melakukan aktiviti senaman fizikal. Jadi kebiasaannya untuk kita mengekalkan stamina kita, bentuk badan dan memastikan badan kita ini sentiasa sihat, sekurangnya kita perlu bersenam 3 kali seminggu. Jadi hal ini memastikan badan kita sentiasa cergas dan mengelakkan daripada penyakit-penyakit yang kronik seperti sakit jantung, tekanan darah tinggi, kanser dan juga masalah-masalah kronik lain. Dan melalui senaman fizikal ini juga dapat membakar kalori dan lemak yang berlebihan dalam badan yang boleh menyebabkan obesiti. Antara senaman-senaman lah yang boleh kita buat untuk menurunkan berat badan ini, kita boleh berjoging, berbasikal, lompat tali, dan sekarang kita berada dalam zaman yang serba moden. Jadi sekarang banyak tarian-tarian Zumba yang melibatkan senaman badan yang boleh membuatkan kita menyihatkan badan dan merancapkan pengeluaran peluh. Jadi tarian Zumba ini membuatkan kita lebih bersemangat kerana semasa senaman ini dibuat, kita memasang lagu-lagu ataupun lagu-lagu yang menarik untuk kita bersenam bersama dengan rakan-rakan. Jadi oleh itu, senaman fizikal yang dilakukan haruslah sentiasa berterusan untuk kita mendapatkan hasil yang diinginkan. Kalau kita tidak konsisten dalam mencapai tahap berat badan yang normal, maka kita tidak dapat mengurangkan berat badan kita. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua ahli panel kita kerana sudi berkongsi pandangan dan idea-idea yang bernas serta meluangkan masa untuk bersama-sama dengan kita pada hari ini bagi merungkai dan menjawab segala persoalan yang berkaitan dengan obesiti. Memang tidak dapat dinafikan lagi bahawa gaya hidup individu mempengaruhi tahap kesihatan diri kita. Saya amat tertariklah dengan cadangan yang dikemukakan oleh Puan Atika sebentar tadi bahawa senaman fizikal merupakan kaedah yang terbaik untuk kita mengurangkan masalah obesiti. Jika kita lihat generasi sekarang, mereka lebih banyak menghabiskan masa dengan bermain permainan video sebagai contoh PUBG, Mobile Legends, Free Fire dan sebagainya. Jadi apa yang ingin saya katakan di sini ialah untuk bermain permainan video tidak menjadi satu masalah. Akan tetapi, generasi pada hari ini juga perlulah keluar untuk melihat dan menghirup udara segar supaya otot-otot badan mereka tidak mengalami kecederaan akibat sudah tidak lama melakukan aktiviti fizikal. Oleh itu, semua pihak haruslah berganding bahu menggambling tenaga bagai awal dengan tebing dalam mengatasi masalah obesiti dalam kalangan rakyat Malaysia terutamanya daripada terus meningkat dan berleluasa. Jadi saya rasa itu sahaja perkongsian kita pada hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli panel kita kerana sudi berkongsi maklumat dan pandanganlah. Terima kasih saya ucapkan. Sekian, terima kasih.